حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام وأصحابه شؤون الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم ولا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم ولا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. إن يدعون من دونه sekiranya yad'una menyeru mereka itu selain daripadanya, yakni mereka sembah sebagai Tuhan selain dia, selain Ta'ala, illa inasan, tidak lain hanyalah berhala, iaitulah Lata dan Uzza dan Mana. Jadi antara nama-nama berhala yang disembah oleh golongan kafir musyrikin. Wa in yad'una, dan jika mereka menyembah, yakni menyeru dengan mana mereka menyembah, mengharapkan berhala selain daripada Allah Ta'ala, mereka ialah sini illa syaitanan marida, tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang derhaka dan tertolak kerana sama sekali tidak memiliki kebaikan. Setan itulah syaitan. Syaitan telah menyerit dan menipu mereka untuk menyembah berhala yang tidak dapat bergerak, yakni benda yang mati. Bagaimana mungkin mereka menyembah dan berdoa kepada syaitan, ya, padahal la'anallahu, Allah Ta'ala melaknatnya dan mengusirnya dari kemuliaan hudurnya, kehadiran Allah Ta'ala. Berhala mereka sembah dan satu kesalahan besar, benda yang tak ada bernyawa, langsung tak ada hakikat, ya. Kemudian nak sembah syaitan, ada penyembah syaitan, sedangkan syaitan pula adalah iaitulah makhluk yang dikatakan sebagai makhluk yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau makhluk yang telah dilaknat oleh Ta'ala dia pergi sembah, lagi jauhlah kesesatan mereka mana. Walhasil kesyirikan yang mereka lakukan dalam apa bentuk pun adalah merupakan satu daripada kezaliman. Kezaliman yang paling besar ialah penyembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La'anahullah, Allah Ta'ala melaknat dan mengusirnya dari kemuliaan hudurnya,
hudurul qalbi ma'allah itu satu takrimah, kemuliaan Tuan Bui. Lawan hudur dipanggil ghaflah, kelalaian. Lalaian itu satu kehinaan. Kehinaan ialah manusia itu lalai dari Allah Ta'ala. Kemuliaan apabila hudur hati mereka dengan Tuhan, serta mengeluarkannya dari gulungan hamba-hambanya. Mana hamba-hamba yang terpilih, hamba-hamba yang dikasihi, maka syaitan dia tak masuk. Dia telah dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kemudian menatang kapi ini pula pergi sembah dia, kerana ia telah menipu hamba-hamba Allah Ta'ala serta memperdayakan mereka menuju syirik dan kesesatan. Itulah kerja syaitan. Dan setelah syaitan itu pupus harapan daripada rahmat Allah Ta'ala. Syaitan tu iblis nak. Ini kalimah ablasa yublisu iblisan, maknanya orang yang putus asa. Sedangkan kita diarah dalam Quran, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa daripada rahmat Ta'ala. Banyak mana dosa dia pun, berpuluh kali dunia ni pun diminta ampun, Allah Ta'ala sedia memberi keampunan. Itu kasih sayang Allah SWT. Dan banyak cerita-cerita dulu orang-orang yang bertaubat sungguh daripada kekejian maksiat yang bukan-bukan dibuat, akhirnya dia dapat menjadi kedudukan tinggi di sisi Ta'ala. Ada yang jadikan aulia di kalangan wali pun ada. Itu maknanya jangan putus asa daripada rahmat Tuhan. Yang putus asa ni lah iblis, ya, nama iblis pun nama putus asa. Ablasa yublisu iblisan, mana orang yang putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, mana ni? Wa qala la attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍah. Dan syaitan itu mengatakan, qala ay qala syaitan, dia kata aku benar-benar akan mengambil dari hamba-hambamu. Ini punya kawan hajar syaitan. La attakhizanna min ibadik, aku akan ambil daripada hamba-hambamu ya Allah, ya. Disebabkan mereka, ya aku dia apa tulisan, dengan sebab hamba tadi aku kau usir, dan kau jauhkan aku demi mereka. Ini punya jahat. Bukan dia minta ampun dengan Tuhan, kau silap minta ampun, dia berdendam, ya. Sebab berdendam ni sifat iblis. Oleh kerana aku diusir dengan sebab jenis manusia, maka jaga aku akan ambil, aku akan sesatkan dia. Itu satu tindakan jahat daripada syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasiban mafruḍah, mana bagian ataupun jatah yang sudah kau tetapkan, dan mafruḍah yang sudah ditentukan. Meski mereka harus mengesahkan dan menyucikanmu, tapi aku akan menyesatkan dan menipu mereka hingga mereka menyengutukanmu. Tak kerja jahat ni. Dia nak cari jalan sampai manusia itu syirik dengan Allah Ta'ala. Dia syirik maknanya akan bersama dia lah teman dia dalam neraka selama-lama. Serta menyematkan beberapa hal yang tidak layak terhadapmu. Ya, sebagaimana ayat lepas, mereka menuduh Allah Ta'ala itu mempunyai anak, malaikat itu anak perempuan Tuhan. Ini semua, ini di antara benda-benda yang menjadi satu yang kerja besar oleh golongan iblis syaitan untuk menyematkan supaya dalam kalbi insan itu menjadi sesat, berpegang dengan pegangan yang tidak betul sampai akhir hayat ini. Iaitu menyematkan berbagai hal yang tidak layak terhadapmu, sehingga dengan itu mereka akan
terjatuh dari penjagaanmu dan kedekatanmu, dan mereka akan menerima murka dan amarahmu. Itu kata syaitan, menunjukkan jahat. Sedangkan Allah Ta'ala sebalik, dia boleh mengampun, dia boleh memberikan rahmat, petunjuk dan sebagainya kepada insan dia kendaki. Hakikat yang beri hidayat dia, hakikat yang sebaliknya pun dari dia juga. Allah Karim. Qala Allah Ta'ala wala udillannahum wala ummanniyannahum wala amurannahum wala udillannahum, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Maknanya dengan lapas penegas, dia akan sesatkan itu dengan berbagai tipu muslihat dan godaan dari jalan tauhidmu, ya, sehingga mereka menjadi syirik dengan Ta'ala. Ini satu daripada ikrar jahat syaitan, laknatullah. Waktu anda laknat dia, kan? La'anahullah, melaknat akan dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala umanniyannahum, dan aku benar-benar akan membangkitkan angan-angan kosong. Ya, dipanggil umniyah, angan kosong pada mereka tentang segala hal yang berhubung dengan kehidupan mereka di dunia. Mereka berangan kosong, ya, yang panggil darur. Apa angan-angan kosong di antaranya? Merasakan bahawa dunia ni tempat nikmat, tu angan kosong. Mana ada dunia tempat nikmat sebenar? Bohong. Tempat nikmat sebenar di sana, bukan di sini. La la'aish illa la'aishul akhirah. Tidak ada kehidupan melainkan kehidupan di akhirat. Kehidupan yang sebenar adalah sana. Kalau ada perasaan manusia seorang nak jadi bahagia sebenar dunia, asal dia buang. Itu bukan tak betul. Tempat dia bukan di sini. Tempat nikmat sebenar adalah di sana. Sini yaumul amal, hari kita kena bekerja, menunjukkan kerja kita dengan Allah Ta'ala sebaik mungkin yang disuruh. Maka yaumul jaza' di sana, hari pembalasan, ya. Allah, yang berupa ketamakan tu di antara dia yang ditembak oleh iblis, ya. Jadi tamak, panjang angan-angan, dipanggil tulul amal, ya. Di golongan Yahudi tu kalau jumpa geng-geng dia apa? 1000 tahun lagi. Wah, nak hidup 1000 tahun, tu slogan. Besok dah jalan. Ini dia antara kerja jahat yang dibisikkan oleh syaitan, oleh nafsu, ialah tulul amal, panjang angan-angan, yang membawa manusia akan jadi reka dan lalai daripada menunaikan perintah Allah Ta'ala. Wala amurannahum, dan aku benar-benar akan menyuruh, ya, dia akan buat kerja keras, menyuruh mereka itu mengubah ketetapan. Memang tak boleh ubah pun hakikat, tapi itulah perangai dia. Benda-benda yang boleh menyesatkan itu akan ditiupkan dalam pemikiran. Manusia yang tak kuat akan tumbang, tapi yang kukuh apa pun tak ada, ya. Sedikit pun tak beranjak. Dan aku benar-benar akan menyuruh mereka mengubah ketetapanmu. Segala antara bisikan-bisikan dan kerja jahat, ikrar syaitan untuk menyesatkan Bani Adam. Pada yubattikunna, serta berbagai lagi tindakan lain yang mereka lakukan terhadap ciptaan Allah Ta'ala tanpa alasan yang sesuai dengan syariatnya. Dia buat begitu konon jadi beginilah, dia buat begini konon jadi begitulah. Maknanya satu kerja-kerja karut. Ini panggil bid'atul dhalalah. Ini bawa bid'ah sesat tu. Wala amurannahum wala yughayy, diikut habis. Setengah daripada yang dilaknat, la'anallah ar-rajul al-mutasyabbih bin nisa wan nisa al-mutashabbihinna birrijal. Laknat Allah Ta'ala
laki-laki yang mengubah cara hidup pakaian dia, cara dia macam perempuan. Perempuan pula telah jadikan atas fitrah cantik, diubah sana, diubah sini. Laki-laki dah macam perempuan, perempuan macam laki-laki pula. Allah. Anda semua makan laknat daripada Allah Ta'ala. La'anallah ala rajul al-mutasyabbih bin nisa. Tuhan laknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Dan begitu juga perempuan yang menyerupai laki-laki. Cara hidup orang yang tak ada tamadun ni tiru. Kan? Kau hutan-hutan kan dia cari muka dia, ambil cat cari muka dia macam-macam je. Tak apa-apa dia tuan. Ada cat muka dia macam-macam rupa lah. Yang tu sebab apa? Mereka tidak kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan ni tak tahu tanggungjawab. Dia tak kenal siapa diri dia, siapa Tuhannya. Akhirnya habis semua jadi mangsa tipuan bodoh nafsu dan syaitan. Dia menumpukan kerja-kerja yang tidak ada faedah, bahkan kerja-kerja yang menyesatkan dia daripada jalan Allah SWT. Kerja dengan Tuhan banyak lagi tak siap. Yang ni semua akan terperanjat bila malakul maut datang. Allah. Lalu benar-benar mereka mengubah ciptaan Allah Ta'ala dengan bimbinganku, yang bimbingan syaitan, dan kedekatanku dengan mereka, sampai mereka mengubah apa yang telah diciptakan Allah Ta'ala berdasarkan hikmah dengan melakukan berbagai hal yang keluar daripada fitrah ilahiyah, yang kemudian membuat mereka menyimpang dari jalan Allah yang lurus, dan lempang. Allah. Dan kemudian wa man yattakhidz syaitana waliyan min dunillahi, dan siapa yang mengambil syaitan sebagai pelindung, sebagai tempat rojok dia, perlindungan dia, bergantung dengan dia, selain dari perlindungan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala yang maha melindungi semua urusannya, faqad khasira khusranan mubina, sungguh yang merugikan, sungguh ia merugikan dirinya sendiri. Dan kerugian banyak bentuk. Orang buat maksiat merugi, maka dalam maksiat pula ada kerugian yang paling besar, di antara syirik sampai terjejas akidah mereka. Ini paling besar, iaitu bersandar kepada selain daripada Allah SWT, merasakan seolah benda lain tu boleh mengurus sebagaimana pengurusan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kejahilan ditentang Tuhan dan makhluk itu jadi akhirnya beranggapan seolah makhluk ni ada sifat ketuhanan pula. Itu semua syirik. Dan keterhalangan yang nyata kerana ia telah menggantikan perlindungan Allah sang pemberi petunjuk dengan perlindungan setan, sang penyesat. Tidak ada kerugian lebih parah dari itu. Inilah kerugian paling dahsyat, kerugian paling parah, paling teruk. Iaitulah mereka bergantung kepada syaitan, yang mana kerja dia adalah untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kemudian qala ta'ala ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Dan seterusnya Allah menyatakan dia memberi mereka janji-janji. Ya'idu wa ada ya'idu, mereka menjanjikan hum akan mereka buat-buat kafir ini yang syirik, dan membangkitkan kepada mereka angan-angan kosong tentang sesuatu yang tidak akan pernah mereka capai. Capai kan nak hidup sampai 1000 tahun, mana ada 1000 tahun lagi, umur dia berapa hari yang tinggal. Dan begitulah seterusnya berbagai-bagai cara tipuan syaitan yang sangat jahat. Bagaimana mungkin mereka mencapai semua itu, dan seperti apa yang akan mereka raih, tak dapat, sebab benda semua dah siap. Wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Padahal setan ni tidak menjanjikan kepada mereka selain tipuan belaka, ilusi dan khayalan kosong belaka yang sama sekali tidak wujud
ya, baik kini maupun nanti akan datang. Walhasil semua yang berlaku telah diset, ya, taksis oleh iradatullah. Wallahu a'lam. Sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi'ulumihi. Babu ma ja'a fi waqtil Jum'ah. Bab datang ini menyatakan waktu Jumaat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna salat, sungguh semayang tu, kanat adalah ia 'alal mu'minin, atau orang beriman, kitaban, mana ketetapan, mawquta, yang berwaktu. Ya, makna semayang syarat dia mesti ada waktu. Jangan dia pakai semayang, ya, main zuhur pukul 9.30. Kita masuk waktu lagi, orang kan tak tahu, kita nak sembah dia juga. Jangan pandai-pandai. Dia buat tu benda siap, yang mengikut syarat-syarat ni. Kalau langgar je maka tidak diiktiraf, bahkan tak sah semayang tu, kalau tidak ada syarat dan rukun. Maka sini berhubung ni semayang Jumaat. Ketahui kiranya saudaraku, boleh bermula waktu semayang Jumaat tu ialah kemudian daripada gelincir matahari, sama dengan waktu zuhur. Mana gelincir matahari, wassalam sembahyang Jumaat, dengan beberapa hadis yang menunjukkan atas demikian. Dan satu daripadanya keluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-jum'ah hina tamil syams. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW adalah ia sembahyang akan Jumaat waktu gelincir matahari. Yang matahari itu sampai ini dipanggil yakinan. Waktu macam ni dipanggil yakinan, secara yakin. Ya. Adapun kita guna jam tu bukan yakin, itu zan. Ya, zan di mana apa? Tajwizul amraini ahaduhuma azharu minal akhar. Ya, makna dia terlebih daripada separuh. Kalau makna sama aja, itu dipanggil syak. Jadi dalam fiqh cukup zan tu dikira sah. Tak apa. Ya. Kecuali kalau terang-terang nyata salah, tu tak boleh. La ibrata bizan al-bainul khata'. Tidak dikira dengan zan apabila nyata khata'. Ya. Dia tengok jam, kemudian dia pun semayang. Dah pukul 2 ni semayang. Kan? Waktu gelap. Rupanya jam dia mati. Tengok jam orang lain, baru pukul 12.30, belum masuk zuhur lagi. Tengok pula, mana ataupun dia tak tengok matahari, dia tengok matahari tu awal lagi, matahari dia tengok belum lagi masuk, dah ada semayang maghrib. Contohnya lah. Tu. Maka dia tengok jam dia dah masuk, kan, 7.30 dah misalnya, dah masuk maghrib. Tiba-tiba dia tengok hakikat sebenarnya matahari dia nampak lagi, belum masuk lagi. Dia duduk tepi pantai misalnya, jadi tempat itu nampak matahari masuk. Dia tengok matahari, ada lagi berbola matahari. Makna apa? Dia semayang tadi maghrib tidak sah. Sebab apa? Zan dia bila tersilap dia tak pakai. La ibrata bizanni al-bainul khata'. Bila dia nyata salah, itu tak boleh. Jadi antara dalil kita guna matahari dengan jam, matahari itu yakin gelincir betul sab, kita semayang lah. Ini biasa kalau ukur asar, asar kebiasaan ni kadang 15 minit kita lewat. Kalau kita ukur tu betul, biasa 15 minit dah masuk dah, kemudian baru azan. Itu tak apalah, maknanya jangan dibantai semayang belum masuk waktu. Yang ni dah lepas. Tapi nak cerita itulah. Jadi kalau kita ukur tu betul, kita tengok dah masuk dah, kayu pengukur 1 kaki, tiba-tiba bayang dah pergi 1 kaki lebih, kita pun semayang asar, hukum dia sah. Orang pun tanya, orang belum azan lagi lah. Saya semayang kena masuk waktu, bukan kena azan, cakap dia. Kalau kau semayang kena azan, kalau orang tak azan, kau tak payah semayang. Kan, tunggu-tunggu azan asar tak azan, tunggu-tunggu tak azan sampai maghrib. Kau tak semayang, orang tak azan, orang maut.
Ya, kita sembahyang kena masuk waktu, bukan kena azan. Cuma azan itu sunat. Ya, dan azan tu pun ada khilaf ulama. Dan Asybah wan Nazair dia kata azan tu apa? Azan tu lis salah ke atau azan li waqti salah? Kalau azan tu li waqti salah, kita pakai kaul itu, azan kena waktu sembahyang masuk. Jawab dia bila masuk waktu kita azan. Dah jauh tak payah azan. Ya, dah lepas 10 minit ke 2 minit tak payah azan, kita kamat aja. Itu kalau berlaku kaul mengatakan azan li waqti salah. Kalau kaul yang kedua mengatakan azan li salah. Azan tu kena semayang. Kita nak semayang zuhur, azan. Walaupun dah tengah waktu, pukul 2 dia azan, tapi jangan pergi ke masjid. Azan sendiri lah. Pergi masjid kan 20 orang, 20 kali azan kat masjid. Dia buat azan kat masjid zuhur, seorang lagi datang kan azan gitu, maut gitu. Yang kampung mati nak kiamat tu. Ya, jadi maknanya dia azan untuk diri saja. Itu dua kaul. Ya. Bakal tuan-tuan pergi di Fatani, sebab kita belajar di Fatani dulu. Kalau sembahyang Isyak ni, azan paling banyak azan. Canggah. Sebab apa? Ni guru ni tarik panjang sikit kuliah dia, lebih 10 minit. Kena tengok azan tu masjid ni. Kejap lagi yang sana azan pula. Kejap lagi yang sana pula azan. Mana dia pakai kaul apa? Azan lis salah. Azan kena nak sembahyang. Jadi oleh kena sembahyang Isyak dia azan lah. Tak apa, ada kaul tu. Jadi mereka dah biasa tak pula. Kalau kita orang sembahyang dia azan lagi. Satu ketika bila kita baca kitab agak terlajak. Jadi Tok Bilal tanya nak azan tak? Kita kata mana-mana boleh. Dia termenung, dia kata nak azan tak? Kita kata mana-mana boleh. Dia pening, dia tak faham mana-mana boleh. Dua kaul pilih lah. Kalau nak pakai kaul kata azan kena waktu, tak payahlah, bahawa waktu dah masuk kan, kamat. Kalau nak pakai azan kena sembahyang, azan tak ada masalah. Ya, dua kaul ada tu. Dalam Al-Asybah wan Nazair mungkin. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia sembahyang akan Jumaat waktu gelincir matahari. Ini apa ni? Yakinan, ni yakin. Bila pakai matahari itu yakin. Dan kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Salamah Ibn al-Aqwa dan Jabir dan Az-Zubair. Dan katanya lagi bermula hadis ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Masalah Jumaat itu mana waktunya? Kata Abu Isa Tirmizi, lihat telah ijma' atasnya kebanyakan ahli ilm. Ahli ilm mana ahli ijtihad. Bahawasanya waktu Jumaat ya, apabila gelincir oleh matahari daripada rembangnya seperti waktu zuhur, sama waktu zuhur gila. Ya, gelincir pada rembang. Sebab tu kalau kita biasa kadang-kadang dia orang diisytiharkan matahari betul-betul tepat dekat atas Kaabah. Itu kalau kita kira had istiwa tu duduk tu, itu kita tengok betul. Kalau gelincir sikit memang dah masuk. Tapi bila dia dah lama sekarang dia punya farak dia dah sengit sikit kan. Adik yang sengit tu dipanggil bayang rembang. Jadi kita ukur tu, kita tolak bayang rembang, dia punya darjah dia lebih tu confirm masuk. Sebab kita sini bayang rembang. Dan ialah perkataan Imam kita Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Isa' Ar-Rahwain radhiyallahu anhu majma'in, dan telah memikir, telah ijtihad setengah mereka itu bahawa sembahyang Jumaat itu apabila disembayangkan dahulu daripada gelincir matahari, bahawa harus ia juga sebagaimana kemudian daripada gelincir. Ada juga pendapat maknanya belum masuk, belum gelincir matahari sikit tu bolehlah. Ya. Dan telah berkata Imam Ahmad bin Hanbal, dan barang siapa sembahyang ia akan Jumaat dahulu daripada gelincir, maka bahawasanya tiada memikir ia atasnya ulang sembahyang. Mana tak payah ulang maksud apa? Sah lah. Sembahyang kalau tak sah kena ulang balik. Kita sembahyang, nyata sembahyang kita tak sah tadi. Mana? Kiblat tempat lain. Saya pernah kena sekali dengan ramai-ramai. Malam pergi sembahyang Isyak, masjid tu dah tutup. Dia kita ambil sembahyang, lepas sembahyang tengok, mihrab sana. Rupa terbalik, menghadap sana. Bila nyata bahawa salah, balik kena ulang balik. Dalam waktu dipanggil ulang. Kalau dah habis waktu, panggil qada. Ya, kita sedar tu dah habis waktu dah. Oh, salah sembahyang tadi. Kiblat tempat lain misalnya. Maka wajib dia qada balik. Qada bila dah habis waktu. Adapun
Sebelum habis waktu dia sedar, maka i'adah, dia panggil ulang balik semayang. Tak berdosa sebab bukan salah dia. Rufi'al kalam anis salas, dia angkat kes kalam daripada 3 perkara. Di antaranya apa? Al-khata', dia tersalah, bukan sengaja. Jadi Imam Ahmad kata tiada memikir ia atasnya ulang. Dia tak payah ulang, mana sah. Ada tu pendapat lah. Tapi kaul mutamak kita pakai lah gelincir. Dan kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, sesungguhnya telah berkata Imam Malik dan Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dan jamhur ulama daripada sahabat dan tabi'in, dan mereka yang kemudian daripada mereka itu tiada harus Jumaat melainkan kemudian daripada gelincir matahari daripada rembangnya. Mana matahari dah gelincir, barulah betul masuk waktu ni. Dan tiada menyalahi ia ini melainkan Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq Ar-Rahawai, maka mengharuskan oleh keduanya akan didahului pada gelincir. Pendapat dia suruh semayang lepas gelincir, tapi kalau sebelum gelincir pun dia tak komen apa, dia tak kata kena qada balik, maknanya sah juga. Masalah 482, Jumaat itu manakah awal akhir waktunya? Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam Al-Um, induk Imam Syafi'i, bermula waktu Jumaat barang siapa barang yang antara gelincir matahari hingga akhir waktu zuhur, waktu Jumaat zuhur samalah tu maksudnya, dahulu daripada keluar imam daripada sembahyang Jumaat. Ya Allah, kemudian siapa sembahyang akan dia, kemudian daripada gelincir matahari hingga ada salamnya daripadanya dahulu daripada akhir waktu zuhur, maka sungguhnya sembahyang ia akan Jumaat, mansahlah dalam waktunya. Dan nama berjumaat, maka dinamakan orang tu sah sembahyang dia berjumaat mana, melainkan bahawa ada ia dalam negeri yang telah berjumaat ia padanya dahulu. Kata Imam Syafi'i, dan barang siapa tiada memberi salam ia daripada Jumaat itu hingga keluar akhir waktu zuhur, dan saya tiada memadai akan dia Jumaat, dan baginya zuhur dan atasnya semayang 4 rakaat. Jadi semayang Jumaat tadi belum dapat 4 rakaat lagi, tiba orang dah bang asar, jawab dia semayang tu kena buat 4, tak boleh buat 2 lagi dah, terus automatik itu kau dah jadi zuhur, sembahyang tu jadi zuhur. Udah masalah khutbah Jumaat dan waktunya. Kata Imam Syafi'i, dan tiada harus dimulai khutbah Jumaat itu hingga nyata gelincir matahari. Mana dah masuk zuhur barulah berkhutbah. Dan kata Imam Syafi'i, maka bila mulai seorang akan khutbah Jumaat dahulu daripada gelincir matahari, mana belum masuk lagi waktu Jumaat, waktu zuhur tu, kemudian tergelincir matahari itu, maka ia pun mengulangi balik khutbahnya. Nasai memadai daripada Jumaat, jadi kena ubah ulang balik khutbah. Dan jika tiada diulang kemudian daripada gelincir mata, nasai tidak memadai Jumaatnya. Dia bantai baca khutbah dia 12.30 belum masuk lagi. Tiba kejap lagi masuklah, dengar orang tempat lain azan Jumaat. Dia pun kona balik, dia pusing balik, dia khutbah balik. Maka sah. Jadi kalau dia tak pakai, dia pakai yang tu je, jawab dia tak sah Jumaat. Dan adalah atasnya bahawa sembahyang ia 4 rakaat zuhur. Dan jika sembahyang orang akan Jumaat di dalam kelakuan yang tiada memadai ia daripadanya padanya, kemudian mengulang ia akan khutbah Jumaat. Dia sembahyang Jumaat adalah cacat. Dia punya syarat rukun yang tadi tak masuk waktu lagi. Jawab dia, kemudian tu diulang balik akan khutbah Jumaat. Dan pula jatuh sembahyang tu dalam waktunya, nasai memadai. Jadi bila diulang dalam waktu sah lah. Maka jika tiada demikian, nasai sembahyang akan dia oleh zuhur. Kalau tak buat gitu, mana kena sembahyang zuhur. Dan bermula waktu yang habis padanya Jumaat ialah barang yang ada gelincir matahari sampai masuk asar. Mana bayang tu kalau kita ukur lebih pada seumpama bayang sekaki, dan lebih sekaki lebih tu atau masuk dah masuk asar lah, habis dah waktu Jumaat habis. Dan satu lagi masalah Jumaat habis dalam waktu asar, apa hukum dia?
Kata Imam Syafi'i, dan tiada memadai Jumaat itu hingga berkhutbah imam akan 2 khutbah, dan sempurnanya salam Jumaat itu dahulu daripada masuk asar. Yang maksudnya dihabiskan dalam waktu zuhur, waktu Jumaat lah. Kata Imam Syafi'i, maka jika masuk awal waktu asar, dah masuk asar lah, dahulu daripada salam, dia belum salam, dia tahiyat akhir salam, ya, belum salam wala azan asar, ya, belum bersalam daripada Jumaat, maka atasnya menyempurnakan Jumaat dengan zuhur 4 rakaat. Jawab, dia kena bangun balik, tambah 2 lagi, ya, automatik. Ini panggil pakai auto. Dia bagi air auto, sap, tengah sini dia tukar jadi zuhur, ya, tak payah dia niat-niat zuhur tapi dia masuk terus zuhur. Maka jika tiada memperbuat akan Jumaat hingga keluar daripada waktu zuhur, kita buat Jumaat, ya, keluar zuhur, maka atasnya memulai akan Jumaat itu akan zuhur 4 rakaat atau di antara waktu-waktu Jumaat tadi. Makna walasih sama dengan zuhur waktu. Dan semakal masalah 485 wallahu a'lam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi ya Allah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Ya Karim. Nak tanya yang akhir Khamis yang akan datang. Betul. Kalau boleh, kalau tak ada orang lain itu saya nak buat. Buat je bincang dengan dia orang. Bangsa tu. Cuba. Cuba nasi tomato dengan ayam masak. Sayang. Baik.